Rakan setugas kita iaitu Syahrizal kini sudah pun bersedia di hadapan Istana Negeri Sabah dan dikabarkan cuaca di Istana Negeri Sabah di KK sekarang ni tidak begitu baik, hujan ketika ini dan kita terus saja bersama dengan Syah. Okey, Syah, tadi kita dah dapat tahu ada beberapa pemimpin-pemimpin JRS sudah pun mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Pemimpin dari JRS ini bagaimanapun tidak memberikan sebarang indikasi apa sebenarnya yang akan berlaku selepas ini, keputusan-keputusan daripada perbincangan berkenaan dan sebagainya. Adakah Syah sudah pun dapat ataupun sempat untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mungkin dari sumber istana dan sebagainya? Ada tak sebarang tanda-tanda akan adanya pengumuman besar pada malam ini? Baik, AK, seperti apa yang AK katakan tadi, memang sebenarnya pada sekitar jam 2.30 petang hingga ke jam 4.30 petang tadi memang terdapat pemimpin-pemimpin yang diperkatakan antara 4 pimpinan parti yang berada di bawah gabungan rakyat Sabah, itu antaranya daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, STAR dan juga PBS. Dan hanya sempat kami mendapatkan komen serba sedikit adalah daripada pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, iaitu Datuk Seri Bong Motaradin, dan juga daripada Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah, Datuk Jahid Jahim. Dan kedua-duanya seakan seia dengan mengatakan bahawa sebarang keputusan akan dimuktamadkan sendiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahirudin berkenaan dengan siapakah dan bilakah Ketua Menteri Sabah yang baharu ini akan dilantik dan diputuskan dan diiktiraf pada bila-bila masa. Dan pastinya untuk hari ini apa yang terkini yang boleh kita kongsikan adalah sekitar jam 5 petang tadi sebenarnya Peguam Besar Negeri Sabah iaitu Brandon Keith Su sebenarnya telah menghadap Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahirudin, dan saya difahamkan sebelum ini sebenarnya terdapat perbualan telefon yang berlaku di antara TYT dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, dan dalam tempoh 20 minit kemudiannya Peguam Besar Negeri Sabah telah pun keluar daripada perkarangan, dan saya dan juga rakan segas Asim cuba untuk pergi ke kenderaan dan memberhentikan seketika dan memohon agar beliau mungkin menurunkan tingkap untuk memberikan sebarang komen. Namun tiada sebarang komen yang dapat diberikan beliau, tapi dengan rasa hormat, dengan cara yang hormat beliau membuatkan begini sebagai tanda hormat dengan mengatakan bahawa tiada komen, kerana saya ada berkongsikan perkara tersebut di laman Twitter yang telah pun kita kongsikan sekitar jam 5.25 petang tadi, AK. Dan kalau nak ikutkan jika proses ini, kerana untuk hari ini saja Peguam Besar Negeri Sabah telah pun hadir menghadap TYT sebanyak, kalau dipahamkan pada sebelah pagi tadi juga saya telah kongsikan sekitar jam 7.28 pagi kehadiran beliau di Istana Negeri ini, dan ini adalah pada sebelah petang dan untuk kali keduanya beliau datang. Dan kalau ikutkan ini adalah proses untuk antara melibatkan proses perundangan. Jadi kalau mungkin kita boleh memperkatakan sedikit apa yang telah pun tersebar luas di media sosial berkenaan dengan artikel 3 dan artikel 4 yang menghususkan kepada pelantikan Ketua Menteri yang merujuk kepada one single party majority, yang kita semua faham buat ketika ini siapakah yang kita maksudkan berkenaan dengan perkara tersebut. Dan mungkin perkara itu juga diperkatakan ketika pertemuan di antara pimpinan-pimpinan parti pada sebelah petang tadi yang melibatkan Datuk Haji G. Muhammad Noor, yang melibatkan Datuk Seri Bong Motaradin, yang melibatkan Datuk Jahid Jahim, dan juga yang melibatkan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Dan pastinya AK, kalau kita nak berkongsi tentang adakah kemungkinan pada malam ini akan adanya acara ataupun istiadat mengangkat sumpah, kita masih lagi di sini kerana kita ada menerima perkabaran mungkin ada lagi pertemuan rasmi yang bakal diadakan, pertemuan bersama dengan Tun Johar Mahirudin, tapi kita tidak pasti siapa individu ataupun pimpinan parti tersebut. Dan tentu sekali walaupun cuaca hujan malam
gelap. Wartawan kita Syahrizal dan juga beberapa lagi rakan setugas masih lagi akan berada di lokasi berkenaan di pekarangan Istana Negeri Sabah sehinggalah ada suatu lagi orang kata perkabaran yang memungkinkan mereka bergerak mungkin ke lokasi-lokasi yang berbeza, tapi sehingga itu Syahrizal akan terus berada di Istana Negeri Sabah nampaknya.